wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kesempatan kepada saya Al-Faqir ilallah untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu yang keempat, minggu yang keempat di dalam kitab Al-Hikam, kitab tasawuf Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita akan menyambung bacaan kita masih lagi dalam bab yang pertama, iaitulah kata ulama tanda ataupun alamat orang yang bergantung dengan amal ataupun orang yang bergantung dengan perbuatan dia semata-mata. Kata Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala, man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, ilmu yang dia pelajari, maka nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewariskan kepada dia ilmu yang dia tak ketahui. Makna di sini, siapa yang mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia, yakni amal ni dia buat, dia praktis apa yang dia belajar, maka nanti ni dia akan dapat lagi ilmu yang dia tak tahu. Makna ilmu yang dia tak tahu tu ilmu yang dia ke depan, ilmu yang mustaqbal. Faham tak? Makna dia, kalau kita amal, tuan-tuan dan puan-puan, ulama kata kita akan diberikan kekuatan, taufik untuk kita datang lagi majlis ilmu. Sebab tu orang yang beramal ni dia ada satu kepuasan. Bila dia beramal, dia nak lagi. Macam kita lah tuan-tuan, kita dapat satu benda, praktis, dan kemudian benda tu pula berkesan kepada diri kita, maka kita akan nak lagi pula. Dia takkan rasa cukupnya. Sebab nafsu tu, itu nafsu yang baik. Nafsu yang baik, nafsu yang dia senantiasa dahagakan kepada benda-benda yang baik. Nafsu ni ada banyak tuan-tuan. Nafsu amarah, nafsu jahat. Nafsu ni, yang kata nafsu ni apa? Diri kita kan, hak jahat tu dia apa? Nak marah. Nafsu dia buruk sangka kat orang. Nafsu dia cemburu, membabi buta. Nafsu dia hasad dengki, tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Kemudian nafsu hasad kepada benda-benda keduniaan. Hasad ni pula ulama kata, Nabi sebut ada yang dibolehkan. Hasad bila tengok orang buat amal, kita nak lagi, tu boleh. Hasad bila tengok orang bersedekah, dia pun nak sedekah juga, tu boleh tak? Boleh. Hasad bila tengok orang baca Quran, dia pun nak baca Quran, tu boleh. Tapi hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kita hasad kita ke mana? Kalau kita hasad kita kepada kebaikan, maka bagus. Kalau ada hasad kepada kejahatan, maka kena buang, kena campakkan nafsu tu. Tu belajar tu ilmu tasawuf ni, ilmu Al-Hikam, adalah untuk kita merawat hati kita. Hati kita ni tuan-tuan, dia pasti luka. Yang kata hati ni, dia pasti luka. Pasti luka. Sebab kita duduk atas dunia. Sehingga kan ulama kata, kalau orang tu buta, dia tak tengok pun, dia dengar. Memadai dengan dengar tu pun, maka boleh melukakan hati dia. Luka di sini bukan bermakna luka dia terasa ke apa-apa, tapi luka di sini membawa makna memberi kesan kepada hati dia. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, Raja Haji Ali dia kata, orang yang dapat menjaga mata dia, maka kuranglah syahwat dia. Orang yang dapat menjaga telinga dia, maka dia kuranglah
maka dia kuranglah apa? Impak ataupun kuranglah pada negatif dia. Telinga ni, bila kita ni tuan-tuan dan puan-puan, syahwat kita datang daripada mata. Paling besar sekali mata. Tengok kita pun nak juga. Tengok teringin juga. Tengok orang ada bini, kita pun nak kahwin. Tengok orang ada anak, kita pun nak beranak juga. Bukan tuan-tuan lah beranak, hak perempuan tu. Tengok orang ada rumah, nak ada rumah. Jadi bila kemampuan dia tak mampu, dia nak juga. Sebab tu jadi apa? Bunuh. Sebab tu jadi makan rasuah. Hak tu jadi hak makan hak orang. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kesan dia, punca dia daripada mata. Kan, kita duduk hangguk. Faham tak tuan-tuan? Mata ni. Sebab tu mata ni tuan-tuan dan puan-puan kena jaga sungguh-sungguh. Saya bukan pesan kat tuan-tuan saja, diri saya juga. Mata kita kena jaga sungguh-sungguh. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut laqad zara'na li jahannam. Allah sebut terus neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni di mana? Patat bawah. Orang Kelantan kata patat ni mana bawah sekali. Jahannam ni tuan-tuan, dua kumpulan. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang munafik. Orang hak duduk dalam neraka Jahannam ini, Allah Subhanahu wa taala sebut dah siap-siap jawapan dia. Spot dah. Jawapan ni. Soalan ni dah viral lah tuan-tuan. Dalam Al-Quran Allah kata, yang pertama ada mata, tapi mata dia buat jahat. Yang kedua ada telinga, lahum a'yunun wa lahum adhanun. Telinga tapi dia terkesan syahwat dia kepada ingkar kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, hati dia banyak fikir masa dunia. Sampaikan kita ni tuan-tuan dan puan-puan, musibah paling besar kata ulama, bila kita sembahyang pun masih lagi teringat dunia. Sembahyang tu sembah Allah, sembah yang maha besar, tapi masih lagi ingat yang kecil. Apa kecil? Dunia. Kan? Sampai rakaat pun lupa tuan-tuan. Aku ni sebab follow imam. Kalau tak, pakai tak tahu. Kalau imam tu sembahyang maghrib 5 rakaat, dia pun ikut sekali follow. Tuan-tuan, itu musibah yang besar. Sebab tu hari ni kita nak kembali balik, nak teringat balik. Nama pun tazkirah. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingatlah, sesungguhnya dengan peringatan, ingat ni menambah manfaat kita sebagai orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ni bila dia dengar ayat Quran, dia dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka gemetar hati dia. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tuan-tuan, sahabat ni bila dengar nama Allah saja, Allah tak keruan. Kan? Tak keruan, jadi takut dia macam sebut Allah, itu belum lagi bagi ayat Quran. Bagi ayat Quran tuan-tuan, Allah ada sahabat tu, ada fulan tu, maka sebut dia nama Allah, sebut dia ayat Quran, ayat pasal neraka, Allah terebah dia tuan-tuan, meraung. Tuan-tuan dan puan-puan, tu iman bagi para sahabat. Kita hari ni masya-Allah dengar ayat Quran pun masih tak rasa apa lagi. Siap boleh tekan lagi WhatsApp, Facebook. Oh tu dia Shopee, barang baru pula ni. Main handphone lagi ayat Quran tu. Tak rasa apa. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kembali kepada hakikat kehidupan kita. Kata Raja Haji Ali ataupun Raja Haji Fisabilillah, barang siapa yang mengenal 4, maka dia orang yang selamat. Orang yang kenal 4 ni orang yang selamat. Apa dia yang 4? Yang pertama, hakikat. Kita sebut dah hari itu tuan-tuan, pada mukadimah permulaan kuliah kita. Hakikat. Macam mana nak kenal hakikat ni? Al-haqqu mir rabbik. Yang benar, yang hak. Hakikat tu makna ambil daripada perkataan al-haqqu. Hak ini apa? Benar. Datang daripada Allah. Allah ni benar belaka. Baik belaka, yang tak baik kita. Allah ni alim, yang jahil ni kita. Allah ni kuasa, yang tak kuasa ni kita. Allah ni kaya, yang miskin ni kita. Itu hakikat.
Allah ni wujud, yang tak wujud ni kita. Kita ni wujud sat dia. Orang lupa tuan-tuan. Dia lupa dia wujud, dia tak wujud tuan-tuan. Bila dia mati, habis hilang wujud dia. Adam tak ada lah. Kita ni ada bila? Tahun 1945. Tak ada bila? 2020 contoh. Nampak tak? Allah ada bila? Bila-bila. Sedia ada. Qidam. Kenal Allah Ta'ala. Jadi bila kita kenal, kita ni nanti tak ada apa yang kita nak bawa. Handphone ke? Nak bawa forex ke masuk dalam kubur? Kereta tak celus tuan-tuan. Sungguh pun dia ni toke power bank. Toke power bank. Dia buat power bank atas dunia contohnya. Tapi dia mati esok dia tak boleh habang kat anak dia. Alung, esok hang bubuh dalam kubur abah power bank penuh bagi cerah. Takkan cerah juga. Sebab yang cerah tu bukan power bank, tapi amal, solat, wudu, sembahyang, puasa, bacaan Al-Quran. Itulah kita punya yang selamatkan kita. Dan tuan-tuan pun puan, baru-baru ni viral di Masjid Dargah. Wallahualam betul ke tidak? Viral juga baru-baru ni tuan-tuan, tentang suara pula. Semua ini tuan-tuan dan puan-puan menjadi pengajaran baik dan buruk untuk kita ambil sama-sama. Kita kenang diri kita, nanti kita akan pi juga macam tu. Nanti kita akan pi juga macam tu. So, tinggallah dunia sebelum kita meninggal dunia. Nampak tak? Tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Ingat mati sebelum kita mati. Siapa yang datang, kata ulama, dia datang, dia tak mau datang, enggan, refuse, dia disobey, dia tak mau nak taat. Dia tak mau nak datang ke rumah Allah. Rumah dia dekat dengan surau. Rumah dia dekat dengan masjid. Dia buat tak endah. Dia segan. Dia malu. Bukan malu apa. Dia penyegan. Dia besarkan nafsu dia. Boleh datang. Boleh pergi kerja berpuluh-puluh batu. Tapi dekat batu dia tu, dia tak boleh nak singgah surau. Dalam keadaan menegak. Kata ulama, nanti dia akan datang ke surau ataupun ke masjid dalam keadaan mengiring pasti. Makna dia apa? Solat sebelum kamu disolatkan. Sembahyang sebelum kamu disembahyangkan. Itulah tuan-tuan. Kita kalau kita tak mau dengar kuliah, mengaji, kita tak mau dengar ayat Quran, tapi kita pasti akan didengarkan dengan duka cita. Bila? Talqin tu. Talqin tu tuan-tuan, bukan untuk orang mati saja. Untuk orang hidup tu. Dan orang mati sudah pasti dia dengar tuan-tuan. Dan waktu tu dia nak kembali balik, maka no turning back. Tak ada jalan pulang. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, kejeritan orang yang mati, yang dia ini dulu atas dunia, dia melakukan dosa, dia suka buat maksiat, dalam keadaan dia tak mau bertaubat. Orang dia buat maksiat, Allah Subhanahu Wa Taala tak marah dengan syarat kalau dia bertaubat. Kita manusia tuan-tuan tak boleh lari pada dosa. Biasa kalau buat dosa ni, tapi yang tak biasa, dia buat dosa tapi dia tak mau bertaubat. Nah, itu masalah. Jadi macam mana? Dia ni tak mau bertaubat. Bila mati dia, Nabi sebut dalam hadis, jeritan suara dia, orang yang hidup ni kalau boleh dengar, pasti dia akan mati. Kuat sungguh tuan-tuan. Oh, macam mana kuat? Tak boleh bayang lah. Jangan jerit kat telinga kita tu, pakai dengan segala pembesar suara, main jerit sampai boleh pecah gendang telinga, keluar darah sehingga kita mati. Tu dia, kuat tak kuat jeritan. Dia kata, pulangkan aku tak mau masuk ke dalam kubur, aku takut. Takut tak takut, sudah pasti kullu nafsin za'iqatul, pasti mati. Bila dah mati, apa yang kita nak bawa? Amal ibadah kita hak ni lah tuan-tuan. Ngaji, baca Quran. Setengah orang dia tak mampu nak baca, dengar pun jadi ya. Dengar pun tak mampu, cinta pun jadilah. Cinta pun tak mampu. Apa yang mampu? Dia nak seronok dia. Hak tu kemampuan dia. Kemampuan dia hanyalah untuk seronok. Bahkan kalau hidup kamu seronok semata-mata, Hamka kata apa? Buya Hamka kata, bahkan binatang dalam hutan lebih baik daripada kamu. Tu Hamka kata, binatang dalam hutan ni
lebih mulia daripada orang yang ke hulu ke hilir pi kerja semata-mata wang kertas. Kertas dia kita ni tuan-tuan. Kalau rendah kertas UPSR. Kalau menengah kertas apa dia? PT3, PMR, SPM kertas. Semata-mata kertas dah. Lepas tu masuk universiti kertas juga, diploma, degree, master, PhD kertas dia tuan-tuan, nilai kertas dia. Ronyok habis. Kalau semata-mata hidup kerana kertas, maka binatang yang duduk dalam hutan lebih mulia daripada kita. Sebab dia hidup dia bukan untuk kertas. Hidup dia berzikir kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah makna dia beramal. Apa makna amal ni? Akhirat. Man amila bima alima. Siapa yang beramal dengan apa yang dia belajar, Allah akan bagi kepada dia ilmu yang dia tidak ketahui. Makna dia akan dapat lagi kesempatan untuk belajar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak rasa kesempatan lagi untuk mengaji, nak merasa keseronokan mengaji ni tuan-tuan, beramallah. Beramal. Jangan dengar saja, beramal. Maka kita akan, Allah bagi lagi. Allah pun sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, aku tambahkan lagi. Kita antara tanda orang yang bersyukur dengan ilmu yang Allah bagi kepada dia, beramal. Antara tanda orang yang bersyukur dengan kehidupan dia mentaati perintah Allah. Orang yang taat perintah Allah, Allah tarik nyawa dia sekalipun, bukan bermakna Allah nak tarik nikmat, tapi Allah sayang dia. Sebab itu Allah matikan dia dengan usia yang muda. Kan kita nampak ada orang meninggal dunia muda, 30, 20. Dia baik tuan-tuan, orang masjid, tapi meninggal dunia. Bukan bermakna Allah tak sayang dia, tetapi Allah Subhanahu wa taala sayang dia. Allah sayang dia, sebab tu Allah ambil dia daripada dia duduk atas dunia penuh dengan cacar merba. Duduk atas dunia penuh dengan godaan, akhirnya dia dalam keadaan orang yang maksiat. Jadi sebab tu Allah ambil nyawa dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok orang yang tak bersalah, yang kecil-kecil pun meninggal dunia. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala sayang akan hamba dia. Ina Allah sayang kepada kita, maka kita kena sayang kepada Allah. Antara tanda sayang kepada Allah adalah bergantung, berharap dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan makhluk. Jangan takut dengan coronavirus. Jangan takut dengan virus. Virus ni apa? Makhluk. Jangan takut orang nak kata, makhluk. Jangan takut orang nak keji, makhluk. Takut ke? Takut orang kata, oi, hang ngaji. Oh, tu dia orang tengok dia baik dah. Dia pakai kopiah dah. Biar pi orang nak kata. Kan? Orang kata ni tuan-tuan dan puan-puan, tak pernah orang tak kata. Baik ke buruk ke orang akan kata. Nabi pun, siapa yang kata kepada Nabi? Bukan orang luar. Pakcik Nabi sendiri, Abu Lahab, kata kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak Nabi kisah? Tak ada. Dan tak fikir hang kan? Nanti yang sengsara, yang rugi, yang untung bukan orang lain, hang yang untung, hang yang rugi. Rugi tuan-tuan Abu Lahab ni, Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala sebut satu surah, 7 untuk dia. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kita ada baca ni. Itu satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala keji Abu Lahab daripada awal hingga sudah. Allah Subhanahu wa taala hinakan Firaun, Allah hinakan Qarun, Allah hinakan Haman, Allah hinakan orang-orang yang atas dunia dulu dia rasa dia mulia. Dia rasa dia Tuhan, dia rasa dia lebih, dia rasa dia takabur. Ini tuan-tuan. Min alamatil i'timadi 'alal amal. Di antara tanda seorang itu bergantung kepada amal ialah kurang harapan kepada Allah. Sebab itu kita kata orang yang kurang harapan kepada Allah ini, dia akan bergantung dengan usaha dia. Dia rasa dia, semua dia. Kenapa dapat, bagaimana dapat, semua aku. Well, aku usaha. Anak usaha sendiri ya. Tu ayat tu.
Ada tak kata-kata yang keluar daripada kita ke kawan kita, saudara kita? Kalau ada orang macam tu, jahil. Jahil ni makna dia tak tahu, kena mengaji. Bukan salah jadi jahil. Yang salah mati dalam kejahilan. Tu orang tua kata, bukan orang tua, motivator kata apa? Kalau kamu hidup dalam keadaan miskin, itu bukan salah kamu. Tapi kalau mati dalam keadaan miskin, itu memang salah kamu. Sebab kamu tak usaha. Kamu hidup dalam keadaan kafir, hidup. Kalau kamu kafir, bukan salah kamu. Tapi kalau kamu mati kafir, itu salah kamu. Sebab Allah dah bagi peluang. Macam-macam Allah bagi. Kan? Dengan TV, dengan radio, dengan maklumat, dengan kuliah. Tak mau lagi beriman. Apa lagi alasan? Ya Allah, saya tak dan ya Allah. Cucu ramai. Cucu ramai. Alasan tu nak bagi. Ya Allah, saya tak dan. Saya kerja 7E malam. Tak dan nak mayang. Ya Allah, saya tak dan ya Allah. Perang, botak, boom kena. Tuan-tuan dan puan-puan. Alasan-alasan ni tak mau, tuan-tuan. Sebab tu kita ni orang yang beriman ni orang yang berjaya. Allah kata, qad aflahal mu'minun. Orang yang berjaya, orang beriman ni qad aflahal mu'minun. Nak lagi berjaya macam mana? Sembahyang allazina hum fi salatihim khashi'un. Mayang tu kalau boleh kena fokus, kena tarkis, kena khusyuk lebih. Itu berjaya. Berjaya tuan-tuan. Islam letakkan kejayaan bukan di sudut rumah besar. Bukan di sudut bini cantik. Bukan di sudut sijil banyak. Bukan di sudut kereta mewah. Tak. Islam letakkan berjaya pada di sudut rohani. Dan juga ni dia panggil apa? Spiritual. Orang yang berjaya ni bila dia solat tenang. Bila dia solat khusyuk. Bila dia dapat selesaikan masalah dia dengan solat. Itu orang yang berjaya. Tuan-tuan, kalau kita ada masalah semayang, khusyuk itu orang yang paling berjaya. Lebih hebat lagi daripada orang yang kaya. Sebab kaya belum berjaya. Faham tuan-tuan? Kaya belum berjaya. Berjaya sudah pasti lebih daripada kaya. Sebab tu Nabi SAW sebut, solat 2 rakaat sebelum subuh. Solat sunat tu, solat fajar, solat sunat fajar. Khairun, lebih baik daripada dunia dan seisi dengan dia. Solat tu 2 rakaat sebelum subuh. Siapa tadi hak sempat solat 2 rakaat? Dialah orang yang paling bahagia. Dialah orang yang paling kaya. Sebab Nabi kata khair, lebih baik. Makna dia paling lebih. Tapi kita tak, kita ada nampak orang yang paling kaya Malaysia, robot kuat. Tokek gula, tokek genting, dia tak nampak. Dia sendiri merendahkan diri dia. Sedang Islam itu mulia, tinggi, tapi dia duk rasa orang kafir tu mulia. Habis. Tu. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, fikrah, mentaliti kita kena ubah. Nampak? Kita memandang di sudut kebendaan itulah benda yang itulah segala-gala. Silap. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanda, ada 4 tanda orang yang bergantung kepada amal dia. Semata-mata amal dia, dia tidak bergantung kepada Allah. Yang pertama, dia bergantung kepada nafsu. Antara tanda kecelakaan. Orang yang bergantung kepada nafsu, apa makna nafsu ni? Apa yang dia nak, diri dia, keinginan dia, dia. Dia sudut dia, agama dia ke belakang. Tuan-tuan, dia dapat benda yang dia nak pun bukan dia kata dia kata Allah, bukan dia kata puas dak ke, tak akan puas punya. Dia tak? Tak akan puas. Nabi kata bagi 2 lembah emas, wadian, dia minta yang ketiga. Bagi yang ketiga, dia cukup dah, minta yang keempat. Tak pernah cukup. Sebab tu tuan-tuan dan puan, yang kita kena faham, nafsu ini la tashbah, tak pernah kenyang. Nafsu ni dia tak pernah cukup tuan-tuan, masya-Allah. Tapi macam mana Nabi SAW tarbiyah sahabat ni, mereka merasa cukup macam mana? Iaitulah mereka adanya sifat zuhud. Nabi ubah cara fikir mereka ni. Cara fikir apa? Yakin dengan janji Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan keluh kesah dengan dunia.
Yakin dengan janji Allah. Allah tidak pernah mungkir janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah mana pernah mungkir janji, tuan-tuan. Masya Allah. Allah kata siapa yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, syurga. Tapi kita tak sabar. Kita jenis keluh kesah. Apa-apa pun kena kembali kepada pesan Allah kepada kita, Al-Quran. Pesan Nabi kepada kita, hadis. Allah kata apa dah? Allah kata manusia ini kelemahan dia, innal insana kana ajula. Dia ada sifat apa? Isti'jal, keluh kesah. Allah kata lemah ni, benda ni tak boleh. Benda ni kamu kena belajar supaya tidak keluh kesah. Keluh kesah juga. 70 tahun dah tuan-tuan amal ibadah, keluh kesah juga. Tak guna. Dia dapat tapi dia tak faham. Ataupun dia faham tapi dia tak amal. Rugi. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala kata, orang yang mengaji tapi dia tidak berfikir, sia-sia. Orang yang berfikir tak mengaji, bahaya. Faham dah tuan-tuan? Orang yang berfikir, orang yang belajar tak berfikir, sia. Faham senyap ni? Tuan-tuan? Sambung ayat ni. Belajar tidak berfikir, sia. Berfikir tak belajar, bahaya. Nah ni, dia jenis fikir tapi tak mau belajar. Belajar tak mau, kerana nak fikir. Lah kali jadi apa? Lah kali jadi etis. Jadi liberal. Lah kali jadi sekular. Lah kali jadi hedonisme, artisme, macam-macam isma lah. Macam-macam. Sebab tu memandu kita ni yang pertama Al-Quran. Yang kedua pesan. Pergi mana pun ingat pesan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan. Ada masalah, direct terus dengan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kita guna, kita ni belajar. Ingat. Waktu kita lupa tu tuan-tuan, kita ambil satu masa gap, marhalatun khumul, kita pun fikir balik apa yang telah disebut, dipesan oleh alim ulama. Maka pegang yang tu, aqwalul ulama. Yang kedua, bergantung kepada amalan, antara tanda tidak tahqiq dengan kegelinciran. Orang yang bergantung dengan amalan, dia ni orang yang tidak tahqiq. Tak tahqiq ni apa? Dia ni orang yang tidak real, tidak realistik. Tahqiq ni maksud dia real, true, hak, benar. Nak tahu benar ke, salah ke, betul ke, boleh buat ke, tak boleh buat ke, Al-Quran sebut dah. Sebab tu Al-Quran nama dia Al-Furqan. Jadi orang yang tidak tahqiq ni apa? Dia buat apa-apa pun gelincir. Ulama kata gelincir, makna dia apa? Dia buat tak jadi. Gelincir atau gelincir jatuh, agak nak berdiri jatuh. Sebab dia berpegang dengan dahan yang tidak kukuh. Dia berpegang dengan pegangan yang tidak kemah. Nak kemah, pegang apa? Pegang Allah. Pegang Allah tu makna dia kita bergantung dengan Allah. Kemah. Tuan-tuan, bila Allah suruh kita akan buat, tinggal tu sahabat ni tuan-tuan. Cerita pasal sahabat ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kata tinggalkan arak waktu ketika mana kamu nak sembahyang. Dulu arak ni tuan-tuan diperintahkan untuk ditinggalkan, satu larangan secara daraj, iaitulah secara beransur-ansur. Qalil, syuaya. Sikit. Mula-mula tak boleh minum arak. Waktu ketika sembahyang dia. Lepas sembahyang boleh minum. Bila nak sembahyang tak boleh minum. Takut apa? Bila arak ni mabuk tuan-tuan. Bila mabuk ni tak sedar. Sekali dia sembahyang, mau tahu berapa rakaat dah. Daripada 3 rakaat dia boleh pergi sampai 30 lebih hari. Letih kat dia, sia-sia. Sebab tak kena syariat. Sembahyang kena ikut sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Kemudian ataupun dia kurang, tak boleh juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, syariat macam tu. Tetap 3 rakaat. Cuma dia cara nak buat tu lah. Kita kata kalau dalam fiqahnya tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, guna isyarat. Isyarat apa? Mata.
Tak boleh guna isyarat mata. Inna lillah. Tuan-tuan, sembahyang ni wajib. Syariat tu. Tapi cara melaksanakan itu berbeza. Mengikut kepada kemampuan. Jadi orang tanya, macam mana ustaz? Saya nak sembahyang, tapi tak larat. Tak larat tu macam mana? Dia kena syarah balik. Dan kalau tak larat, sakit yang mudarat. Tak boleh berdiri, duduk lah. Tapi dia boleh berdiri, tak tiba-tiba nak duduk terus. Ni orang antara nasihat kepada sahabat-sahabat kita yang mayang atas kerusi. Dia boleh berdiri, datang elok-elok berdiri. Dia tiba-tiba nak duduk, tak boleh duduk. Kena berdiri dulu. Dia tak boleh kat mana? Rokok. Itu tak apa. Waktu nak rokok, duduk boleh. Jangan ambil mudah-mudah tuan-tuan sembahyang ni. Sebab sembahyang ni tiang. Nanti awal-awal yang Allah tanya dalam kubur, sembahyang. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdi yawma fil qubur. Hari dalam kubur nanti, malam pertama tuan-tuan, kita masuk kubur, malam pertama, soalan pertama, pengenalan yang pertama, mukaddimah yang pertama tu, introduction. Allah tak tanya je dah, hang duduk kat mana? Dalam masyarakat PJ tak? Hang berapa follower Facebook? Tak, Allah tak tanya. Allah tanya apa? Solat kamu bagaimana? Ni mengaji ni tuan-tuan. Ngaji tentang sembahyang ni. Kan, solat macam mana? Rukun dia, perkara yang membatalkan, perkara yang menghilangkan kaifiat, menghilangkan khusyuk dalam sembahyang. Sembahyang cara macam mana nak khusyuk. Ni tuan-tuan dan puan-puan, hak tu dalam fiqh. Tapi dalam tasawuf ni kita mengaji macam mana nak hadirnya hati kita dalam sembahyang. Kalau setakat mengaji fiqh saja, tak mengaji tasawuf, tak jadi. Dia buat hak wajib je lah. Betul tak? Jadi mayang dia pun sekadar lah. Dia kata semayang cukup lah. Sedang dalam tasawuf, dia mementingkan khusyuk tu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, di dalam 13 rukun solat tu, Imam Syafi'i, dia letakkan tamakninah. Sebab apa tamakninah ni tuan-tuan? Tamakninah ni makna dia itmi'nah, tenang. Mayang tu tenang. Macam mana nak tenang tuan-tuan? Dia kena feeling. Kena hayati. Macam kita duk tengok drama. Aku nak pergi kencing ni tak boleh. Tunggu iklan tu baru boleh pergi kencing. Sekejap lagi miss lagi tak faham. Sayang. Tu. Macam tu tuan-tuan kita feel. Bahkan lebih lagi semayang. Bukan kata dunia. Semayang ni. Kalau macam tu sekali kita rasa, sampai dah. Tapi tu baru murid dia panggil. Atas lagi daripada solat, yang atas lagi ibadat. Dia panggil apa? Marhalah atas sikit lagi, ikhlas dia panggil muhib. Atas lagi daripada muhib dia panggil al-arif. Tu, al-arif, al-wasil. Ni semua duduk dalam kitab ni. Semua dalam kitab tasawuf. Tak jumpa tuan-tuan, takkan jumpanya dalam kitab fiqh. Mengaji pilah baik kulit, takkan jumpa apanya. Tu dia nak hadir ni tuan-tuan. Macam mana kita kena merasai. Man lam yazuk la yu'raf. Kena rasa. Ibadat ni kena rasa, baru sedap, baru tahu manis ke, masam ke, kelak ke. Kalau kita tak rasa, kita tak tahu. Sebab tu orang yang kata dia, kalau orang tu tak kenal Allah, maka tak perlulah syariat. Ikut suka dia. Pelik-pelik lah ni tuan-tuan, dengan buat main. Ada orang yang kata tak payah semayang. Semayang buat apa? Kalau tak khusyuk, pandai hang. Habis tu makan buat apa? Kalau lagi lapak balik. Bagi bubuh hayat tu nganga dia. Tak boleh lah, kena sembahyang. Sembahyang ni dia panggil tazkiyah al-qalb. Menyucikan hati, mayang ni. Suci ni tuan-tuan. Kita ambil suci, mandi. Antara cara menyucikan diri apa? Mandi. Apa lagi? Pakaian, basuh baju. Boleh tak kalau kita kata, tak payah mandi lah, lagi peluh pula. Mana ada macam tu? Tak payah mandi. Mana boleh? Mandi lah, peluh cara lain, lagi mandi lain. Sebab kita baharu. Kenal hakikat diri kita tu baharu. Apa makna baharu? Baharu apa? Berubah-ubah. Suci, lagi kotor. Lo iman tengah naik. Keluar tak lagi, sembang pasal bola apa-apa. Turun balik iman. Sembang pasal ustaz. Saya ada seorang janda ni. Perang iman. Sekali ustaz tu pun goyang lah kopiah kursi ni pula. Tuan-tuan,
Itu makna dia. Biasalah benda tu. Tapi kena ada usaha. Sekali lagi perbaiki balik. Mayang subuh esok, naik balik iman. Itu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bergantung kepada karamah. Ada orang yang bergantung dengan karamah. Karamah ni tuan-tuan kita banyak dengar dalam kitab tasawuf lah. Karamah ni apa? Karamah. Karamah ni apa? Bukan keramat. Keramat tu keramat tu. Karamah ni kemuliaan. Keramat tu sebenarnya ambil pada perkataan masyarakat. Karamah. Karim. Al-Quranul Karim. Allah ni karim, mulia. Bila karamah ni, kita dengar karamah ni apa? Keramat. Boleh jalan atas ayak. Lepas tu jadi apa? Langkah jadi cepat. Kan? Lagi apa lagi? Boleh jalan kaki pergi Mekah. Itu dia. Tuan-tuan dan puan-puan, benda tu berlaku tak? Boleh berlaku. Tapi bukan hak tu yang kita nak. Wali Allah ni dia bukan nak benda tu. Tapi hak tu Allah bagi macam package lah. Kan? Kita beli kereta, dapat apa? Dapat selimut kereta. Dapat apa lagi? Servis 5 tahun percuma. Itu package. Kereta mesti dapat. Kan? Allah bila sayang, dia panggil wali Allah, awliya. Package dia apa? Allah bagi mulia. Karamah, kemuliaan. Berkat. Tuan-tuan, sehari ni macam-macam boleh buat. Tapi orang akhir zaman ni tuan-tuan, sehari, minggu ke minggu sat dia. Ni hari Khamis dah. Rasa macam baru masuk 2020. Ni dah hujung tahun dah tuan-tuan. Kita duk cangok tuan-tuan, masa ni macam bumi lipat sat dia. Tanda kurang ni berkat. Bukan saya sebut, ni ulama sungguh. Sebab akhir zaman ni tuan-tuan, sebab manusia ni banyak lupa Allah. Semayang pun boleh lupa. Jadi masa tu jadi keberkatan tu kurang berkat. Anak-anak tak dengar cakap. Banyak dapat gaji ni, tapi banyak keluar. Tidak haji. Kan nak kata tuan-tuan, saya macam tu. Saya rosak ni. Tapi tak boleh gak kata rosak tu tak berkat. Kita kena faham pula, dalam rezeki kita ada rezeki orang. Tu. Ngaji bagi banyak lagi. Dia nampak bukan satu layer, tapi berlayer-layer. Layer-layer banyak lapisan tu. Tengok yang majaz, bukan tengok yang zahir saja. Memandang pada yang batin. Tu. Bukan hak tu yang kita nak bergantung kepada kemuliaan. Sebab kemuliaan ini adalah bonus. Kata Ibnu Mas'ud, hidup mulia ni bonus. Bonus ni makna dia apa? Allah bagi bonus ekstra. Hidup kita tuan-tuan dan puan-puan, kena setkan dalam fikiran kita, hidup kita tak mulia pun tak apa. Kita cakap orang tak dengar pun tak apa. Letak hak tu. Kalau kita letak first atas dah kita letak, cakap orang nak orang dengar, nak orang mulia, nak orang hampak kapet merah, tu jadi salah. Bila kita dihina, mulalah dia jadi apa? Terkejut. Oh, aku ni ustaz ni patut orang hormat, tapi orang tak hormat contohnya. Silap. Kita hamba tuan-tuan, kenal hakikat tu. Sebab tu kenal tu. Yang pertama, orang yang selamat ini yang pertama kenal hakikat. Yang kedua jaga syariat. Yang ketiga duduk dalam tariqat, jalan yang betul, siratal mustaqim tu. Yang keempat makrifat. Tuan-tuan, hidup kita bukan untuk dimuliakan. Kita ni hamba. Hamba ni apa? Memang kena kerah. Memang kena susah. Allah jamin, fa inna ma'al usri, sambung, fa inna ma'al usri. Hak tu pun tak boleh sambung, tak tahu. Boleh sambung, dia saja buat malah tuan. Jangan malah tuan-tuan. Fa inna ma'al usri, setiap susah pasti ada mudah. Susah gila ni duk atas dunia ni, macam-macam kena buat. Kena marah, kena ni. Esok di syurga senanglah kita. Hidup di syurga esok Allah petik dia nak apa? Tu dia mari. Nak apa haji? Petik duk mari dah. Nak bidadari, Allahu Akbar. Tak jumpa lah macam dekat PJ ni. Tak jumpa macam atas dunia ni. Paling cantik dulu benar. Tak ada lah. Bidadari syurga tuan-tuan. Kata ulama, tak boleh bayang tak? Ini gambaran dia. Minum ayak ni, nampak ayak turun. Tengkok ni.
Nak kata putih tak putih, macam mana je? Nampak ada tak orang atas dunia ni minum air nampak keluar tu. Nampak turun tu. Oh. Tapi nak masuk syurga pun padalah tuan-tuan. Ni soalan ni tanya, agak-agak kita boleh masuk syurga tak? Agak-agak boleh tak masuk syurga? InsyaAllah. Jangan kata tak boleh. Kena apa? Dia tetap kena ada optimis gitu. Baik. Yang terakhir sekali, bergantung kepada Allah adalah tanda orang itu tahqiq makrifat dengan Allah. Bergantung dengan Allah tuan-tuan, apa pun kita buat. Kan? Saya pesan apa-apa pun tuan-tuan, akhir zaman ni bukan akhir zaman. Bila-bila zaman pun buat kerana Allah. Buat dia kerana Allah. Hak itulah yang dipesan oleh mak saya. Dia kata start kereta, start motor, nak masuk tandas, buat apa pun niat kerana Allah, baca bismillah. Mak saya pesan macam tu. Tapi sebenarnya bukan mak saya pesan saja, bahkan ulama pesan dah, Nabi pun pesan innamal a'malu binniyat. Niat tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan amal ni hanyalah semata-mata dipanggil apa? Dipanggil satu gambaran sahaja sebenarnya pun. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah pandang kepada amal kita, Allah pandang. Tetapi Allah lebih memandang hati daripada amal. Dan tuan-tuan dan puan-puan, benteng kepada amalan dia panggil ikhlas. Benteng kepada amalan ikhlas. Benteng kepada ikhlas dia panggil khumul. Dia panggil apa? Khumul. Tuan-tuan sebut tengok khumul. Khumul ni apa? Buat tu tak mau orang tengok. Sebab tu ada orang tanya, ustaz, macam mana ustaz hari ni ada beberapa orang-orang yang public figure. Dia sedekah, dia tunjuk sedekah dia. Boleh ke tak ustaz? Ada orang tanya saya macam mana ni. Saya pun jawablah tuan-tuan. Dia tunjuk itu benda baik, tunjuk kebaikan baik. Bersedekah orang lihat baik. Sedekah orang tak lihat lebih baik. Faham? Sedekah bukan sedekah dah semayang ke apa ke. Orang tengok dan kita nak tunjuk ke orang dengan niat nak motivate, baik, bagus. Ini bagus. Man dalla 'alal khair ka fa'ili. Sebab kalau dia buat pun dia tengok, maka kita niat bukan nak tunjuk riak ke apa tak, tapi nak mengajak dia. Baik ya, amar ma'ruf. Tetapi ulama kata dalam kitab Hikam, bila kita buat orang tak nampak, itu lebih baik. Bukan kata baik, lebih baik. Situlah dia naik makam ikhlas. Ikhlas dia ni memang ikhlas dia ikhlas. Ikhlas ni apa? Buat benda bukan orang nak tengok, bukan kerana orang, bukan balasan orang, tetapi balasan Allah. Itu bawah sekali. Ikhlas al-muridin. Atas sikit lagi ikhlasul muhibbin. Buat bukan kerana nak dapat syurga, tinggal bukan kerana takut neraka. Ikhlas apa tu? Rabi'atul adawiyah. Hebat dah. Ada lagi yang paling hebat. Apa? Ikhlasul arifin. Buat memang sebab dia hamba. Memang tugas dia. Apa? Ikhlasul arifin. Ikhlas bagi para nabi. Nabi. Wallahu a'lam. Cukuplah takat tu kan. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Kita sambung lagi dengan seterusnya hadis-hadis dan juga soalan-soalan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang, yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada lain waktu. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul an subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.